Okey, rakaman untuk sesi yang kedua. Okey, saya terpaksa pecahkan dua session sebab saya nak confirmkan ada suara ataupun tidak. Sebab sebelum ni recording yang sebelum ni 2 petang tadi ada buat recording 2 video tak ada suara. So okey, dah confirm ada suara. So boleh teruskan lah. Baik, USD CAD. Okey. Alamak. Sekejap guys, sekejap. Boleh dengar. Okay, baik. So USD monthly, USD CAD time frame monthly. Okay. Oh, pelik CAD dia tak jadi pula Tapi tinggi juga dia naik ni. Sebab tadi GU, EU, NU, apa lagi? GU, EU, NU dengan AU. AU. GU, mana AU? AU, GU, NU, EU. Tapi USD CAD tak jadi. Cumanya dia dah ada shadow dekat sini dan dia tak berjaya naik. Dan pairing tu dengan CAD, antara currency yang less traded compared to USD. Okay, tak apa. Nanti kita akan cuba find out apa yang tak kena sekarang ni. Baik. So untuk weekly, okay, untuk weekly, okay, dia dah tergantung kat situ. So kita turun tengok daily pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. High, low, lower high, lower low, lower high. Dan dia sangkut dekat sini sekarang ni. Yang ni tak batal ke Hafizul? 217 217. Bila mana price dia sama, dia batal. Boleh? Okay. Okay. Azika, awak dah open FX open ke belum? Dah. Server ECN 2. Betul. Buat analisis dekat situ sahaja lepas ni. Boleh? Okey, boleh. So yang ni padam. Okay. Jadi sekarang ni apa yang menghalang pergerakan USD CAD bagi time frame daily daripada meneruskan kenaikan? Kalau nak cari kita kena cari pada time frame yang lebih rendah. Cumanya sekarang ni saya ada satu macam yang terpahat dalam kepala otak saya, yang mana saya nak cari kenapa pada Euro USD dia berlaku macam ni. Okey, seterusnya NZD USD dekat sini. Okey, NZD USD mana time frame apa monthly. Tak, monthly tak jadi. GU. GU. So EU dengan GU, kemudiannya AU. Okey. Okey, dia strike ke atas dan sepatutnya dia turun ke bawah. Menandakan bahawa sekarang ni EU, GU dengan AU, yang mana ada kemungkinan besar USD akan membuat terjunan ke bawah. USD akan menjadi lebih dominan berbanding 3 currency, iaitu Euro, Great Britain Pound dan Australian Dollar. Tapi masalahnya sekarang ni ialah masih lagi tak ada cukup kekuatan untuk USD untuk override player yang ada pada Euro, GBP dan AUD. Itu dia. So 3 pair ni, Euro, NZD USD, Euro, GU dan AUD USD. Yang tu kena hati-hati. Untuk USD CAD saya tak nampak ada sebarang masalah. Okey. Sebab benda ni dia dah berlaku pada 2 bulan yang lepas dan rejection kedua-dua candle pun jauh, sangat-sangat jauh dengan SBR tu tadi. Cumanya sekarang ni untuk untuk Canadian dollar meneruskan terjunan ke bawah. Itu sahaja sekarang ni. Yang tu saja yang akan membuatkan dia jadi tergantung. Okey. So pada saya benda ni tak berapa nak heavy sangat sebab buy right, high, low, lower high, lower low
dia kena buat lower high dulu. Yang paling dekat pun dekat sini. Dan kemudiannya dia baru boleh teruskan terjunan ke bawah. So nothing fancy about USD CAD. Tak sama macam EU, GU dan AU. Yang tiga ni je yang kena hati-hati so far. Okay. Hafizul, ada apa-apa berkenaan dengan USD CAD yang awak nak tanya ke apa ke? Rasanya tak ada rasanya. Baik. So kalau tak ada, kita akan ke pair yang seterusnya. Jadi sekarang ni kita sedang melihat template daripada Shariman untuk USD CHF. Pertama sekali dia plotting dia memang totally fail lah. Okay. Sedap dia je daripada atas ni dia radap terus ke bawah ni. Padahal sini high, sini low, sini lower high, sini lower low, sini lower high, barulah boleh plot ke bawah. Tapi dia daripada atas ni dia bantai terus turun bawah ni. Okay, so CHF tak ada apa, semua clear bahagian bawah. Okay, marking pun okay. Cumanya yang ni je Man, apa benda ni Man? Yang dekat crosshair tu, apa dia tu? RBS, ada RBS monthly kat situ. Dia dah jadi weekly kan? Dia weekly sebenarnya. Weekly sebenarnya. Tapi situ ada label untuk monthly tu. Very good. Kalau monthly dia punya monthly ada kan? Tak ada pun, saya tak nampak. Ke? Saya pun cuba awak check balik dekat awak punya. Awak pakai broker apa? Zero lah. Apa? Zero market lah. Zero juga. Demo ke real? Real. Dekat awak punya ada RBS ke kat situ? Saya nampak macam tu RBS, saya tanda je lah. Serius? Macam mana boleh nampak situ macam ada RBS? Kita tengok weekly tengok. Kalau weekly, ya betul, situ ada RBS. Tapi kalau monthly, saya tak nampak ada RBS kat situ. Cuba confirmkan sekali lagi. Last. Maknanya kalau mana kita nampak weekly tu, yang monthly kita tak payah pasang kan tu kan? Biarkan, matikan, tutup terus kan? Dah. Itu, kan? Sebab dekat monthly memang tak ada RBS sebenarnya. Faham tak? Faham tak Man? Faham. Okey, tu satu hal. Kemudiannya ni line merah ni. Kenapa ni. Pasal apa tu? Berat macam ni Man. Marking berterabur ni Man. Weekly kan tu? Weekly warna merah. Sebab atas weekly tu dia kan ada candle kecil halus tu. Candle kecil halus? Dekat 10 Mei tu. 10 Mei kat weekly tu. 10 Mei kat sini, okey. Kan dia ada dua candle, bull dengan bear tu. Bull dengan bear, okey. Lepas tu jadi SBR. Dia jadi? SBR. Macam mana dia boleh jadi SBR? SBR ni apa dia? Weekly kan, kat weekly kan. Kenapa kat weekly tak ada? Sudah. Bukan tu lah. Tu salah tengok lah dia tu. Itu dekat siapa ni punya tadi saya buka ni. Yang sekarang saya buka ni GMI punya. GMI? Kacau. Hantar tak apa. Awak screenshot weekly punya ni untuk 10 Mei, awak hantar sekarang ni dekat grup. Tolong hantar. Baik. Okay. Seorang pun tak ada. Tak ada nak tanya apa-apa. Saya tanya kepada semua bermula daripada Hafizul, Azizul, Azwan, Din, Farizal, Hazikah, Gio, Man, Fazil, Safwan, Ujang. Semua saya sebut. Running analysis yang sekarang dan sekiranya ada soalan.
Makna kata bukan hanya tertumpu untuk session ini sahaja, menyeluruh. Tak ada, seorang pun tak ada. Cikgu, yang NU tu, cik buka NU jap. Okay. Buka jap. Daily. Okay, yang ni, okay, yang sekarang ni RBS ni kan. Okay. Jadi saya tengok RBS yang belah bawah tu, jadi saya pening nak entry, nak close cikgu, jadi saya tak buat apa-apa decision. Yang ni. Okay, sekarang ni entry awak kat mana? Tak ada, kiranya saya tak buat apa-apa entry sebab saya tak boleh nak buat keputusan. Okay, so macam apa, yang Do teori sekarang ni kan dia nak uptrend ni. okay. Jadi dia akan buat reversal tu, betul ke apa yang saya buat tu, ataupun dia akan touch dekat RBS bawah tu, RBS bawah ni ataupun yang ni? yang daily punya? Yang ni. Ya. Okay, first kali awak buka FX Open, kemudian awak screenshot yang time frame daily dan awak tolong hantar dekat group. Kosong, tak maki lagi. Okay. Sebab sekarang kita nak buat perbandingan. Apa, Hazikah ni dia guna Azim Trade. Azim Trade dekat sini tak ada RBS. Okay, tapi zero ada. So sekarang ni kita tengok FX Open macam mana. Okay. Yang lain-lain pun kalau kata nak check dengan broker masing-masing, boleh, tak ada masalah, silakan. Okay. Sementara tu saya tunggu Hazikah hantar dulu. Oh, okay. Okay. So yang ni di sini memang zero ni unreliable lah. Boleh Okay, boleh. Baik. So kita boleh fokuskan kepada RBS yang ini ataupun yang bawah ni dalam struktur yang sama. Okay. Baik. So masalah dia sekarang ni ialah Hazikah dia tak boleh nak buat decision sama ada dia nak entry sekarang ataupun tidak. Sebab dia target nak turun sampai sini. Okay, sini. Sekejap, bukan ni, dekat weekly ni. Ni dekat weekly. Dekat weekly Hazikah target daripada sini dia akan turun sampai sini. Itu untuk weekly. Okay. Tapi bila mana buka time frame daily, apa yang kita boleh nampak dekat sini ialah ada satu RBS dekat sini. Okay. Yang apa yang kita takut ialah dalam tempoh masa beberapa jam lagi sebelum close market, dia akan pacak naik ke atas. Itu yang menakutkan sekarang ni. Okay. Baik. So dekat mana level yang paling sesuai untuk kita katakan bahawa telah pun berlakunya confirmation, NZD USD akan meneruskan terjunan turun ke bawah. Baik. Jadi sekarang ni kalau perasan, yang dekat sini dah membatalkan kedudukan RBS yang ni. Okey, dia telah pun membatalkan kedudukan RBS yang ini. Ni dia. Ni RBS yang batal. Baik. Bila mana kita dah nampak ada kedudukan, ada position RBS yang batal, sebab tu pentingnya dua teori. Bila mana dah plot, okey, saya tunjuk secara ringkas daripada bawah ni. Contoh, ini contoh daripada bawah ni naik ke atas, saya buat kat sini dulu. Kemudiannya daripada sini kita ambil yang paling low dekat sini lah. Okay, paling low dekat sini. Catch up guys, jangan tertinggal. Daripada sini naik, ini yang paling tinggi. Okay, in between puncak yang ni paling tinggi. Baik. So sekarang ni daripada sini, ini yang paling bawah. Boleh nampak tak? Okay, boleh. Baik. So dekat sini, bila mana yang ini dia membuat kedudukan low dekat sini, kita kata low lah, kita tak payah kata higher low ke apa ke, kita ambil mudah bahasa, sini low. Baik. Bila mana dia close position dekat sini, dia telah pun membatalkan kedudukan dekat sini. Boleh nampak? Okay, boleh. Okay. So yang ni saya padam. Saya akan terus ambil daripada sini terus ke sini. Okay, boleh? Boleh. Okay.
Jadi sekarang ni daripada sini dia turun ke bawah sini, seterusnya daripada bawah ni dia menuju naik ke atas sini. Okey. Dan sekarang ni satu lagi masalah ialah bila mana dia buat low dekat sini, dia dah membatalkan kedudukan yang ni, nampak? Oh, okey, nampak. Okey. Baik, saya padam sekali lagi. Saya teruskan naik sampai atas ni. Boleh? Boleh. So far tak ada soalan? Tak ada. Okey. Jadi sekarang ni bila mana kita nak dia turun ke bawah, kan? Bila mana kita nak dia turun ke bawah, yang paling selamat sekali ialah satu kedudukan di mana dia berada di bawah daripada membuat closing di bawah daripada SBR. So ini SBR, ini SBR, ini SBR. Coming to be will be SBR. Bukan sekarang ni SBR. Sekarang ni sebagai satu zone support. Boleh? Okey, boleh. Okey. Kalau saya detailkan sikit, maksudnya dia daripada sini. Dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Ni kalau kata saya detailkan lah. Okey. Macam tadi saya malas, saya tarik je daripada bawah. Ni kalau saya detailkan. Baik. Jadi sekarang ni, bila mana benda ni berlaku, ini merupakan point higher low. Sorry, sini high, higher high, sini higher low. Nampak tak? Nampak. Okey. Saya zoom in sikit. Okey, ni dia point dia. Okey. So dekat sini, sini higher high, sini pula higher low dekat sini. Tu dia. Baik. Okey, kita check sekali lagi. Higher high, higher low. Dia terus naik atas ni, dia buat higher low kat sini, dan dia naik, dia turun yang ni, kemudian batal yang ni. Okey. Masalah dia sekarang ni, kena tengok betul-betul. Apa yang berlaku ialah H1 akan buat point higher low. Betul ataupun tidak? Sekarang ni lah kan? Betul. Tapi dia ding-dong lagi. Tapi dia ding-dong lagi. Masalahnya sekarang ni ialah selagi dia buat higher low dalam kawasan ni, takut-takut RBS daily ni dia akan berlaku rejection. Faham tak? Macam mana? Ulang balik je ke? Saya tak nak ulang. Siapa faham? Siapa yang faham? Rejection ke je tu? Masuk rejection ke? Bukan masuk rejection. Saya tadi terangkan berkenaan dengan kedudukan RBS daily ni dekat sini. Jadi macam mana saya nak bagi tahu yang mana kedudukan RBS daily tu sebenarnya dalam satu position yang bahaya. Sebab apa dia bahaya? Bila mana kita susun Dow teori, point higher high yang paling dekat ialah di sini, higher low yang terdekat adalah di sini. Faham? Faham. Boleh nampak yang ni? Yang ni dulu. Yang ada anak panah ni dulu. Bila mana kita menuju ke atas higher high ni tadi, selepas higher high, point dia ialah higher low. Betul? Betul. Baik. Sekarang ni bila mana dia berjaya membuat higher low in between dalam kawasan ni, tak kisah dekat mana-mana sekalipun untuk H1. Okey, higher low kat sini. Higher low. Tu dia. Katakanlah dia buat higher low kat sini, nampak? Bawah support ni. Nampak? Problemnya ialah dia masih lagi tinggi daripada higher high yang ni. Faham ataupun tidak? Ke tak nampak? Masing-masing tak nampak? Tak faham lagi? Guys, Maksudnya higher low tu tak melepasi higher high sebelum. pasal apa korang tak nampak? Pasal benda ni ada candle. Okay, kita try pakai pin Baik, so naik atas, turun bawah sikit, macam tu. Cikgu tak nampak pin. Okay, sorry, kejap. Okay. Baik, so sekarang ni pin.
Okey, so saya tiru balik yang kat sini Saya tiru balik yang ni. Okey, so saya buka pin. Baik. Sekarang ni ini keadaan NZD USD time frame H1. Okey. Jadi sekarang ni dia nak buat point turun ke bawah macam tu lebih kurang. Apa yang dia nak buat ni? Higher low. Higher low. Okey, dia nak buat higher low. Dekat sini nama dia higher high, betul tak? Betul. Dekat sini nama dia higher low. Dekat atas ni nama dia higher high. Jadi sekarang ni dia nak buat higher low. Masalahnya kita tak tahu dekat mana. Okey? Boleh? Boleh. Dan satu lagi masalah, tak nak. Saya tak nak bubuh lagi. RBS daily tu saya biar dulu. Baik. Sekarang ni kalaulah higher low tu kat sini, dekat kawasan ni, higher low tu placing dia dekat dalam ni, apa yang berlaku? Ada SBR baru. Ada SBR baru. Ada SBR baru, saya terima. Tapi itu bukan jawapan yang saya nak. Sebab saya sedang memberikan fokus kepada dua teori sebenarnya sekarang ni. Come on guys, come on. Korang boleh buat. Cikgu saya try tu. Cuba. Dia macam nak buat downtrend pula. Ya, itu yang saya nak korang nampak. Itu dia jawapan dia. Telah pun berlaku perubahan trend sekiranya higher low membuat closing dalam ni. Bukan higher low lah buat closing, maksud saya time frame H1 lah, kan? Tapi sebenarnya kita expect dia buat higher low. Tiba-tiba dia close dalam kawasan tu. Dalam kawasan tu, to be precise, dengan lebih tepat lagi, ialah kedudukan dia lebih rendah daripada kedudukan higher low yang sebelumnya. Boleh nampak? Okey, boleh. Kejap. Allah. Okey, kejap. Baik, daripada sini turun ke bawah macam ni. Jadi kalau dia turun ke bawah macam ni, dia akan sangkut dekat sini. Sebab sini ada ada SBR kat sini. Okey. Lepas tu ada kemungkinan besar dia terjun ke bawah. Boleh? Okey, boleh. Dah nampak dah? Faham dah? Jadi berdasarkan kalau price semasa sekarang macam mana? Sabarlah. Okey. Baik. Sekarang ni nampak yang ni, tengok yang ni. Problemnya ialah daripada ruang atas ni turun ke higher low ni, on chart kita nampak banyak kedudukan support dekat sini. Betul tak? Betul. So dengan satu pemahaman, konon-kononnya bila mana dia turun ke bawah, kemudiannya dia akan sangkut ke SBR tu, lepas tu dia akan terjun lagi ke bawah. Masalahnya yang orang tak nampak ialah bila mana dia tak buat dua teori. Sebenarnya kalau kata dia closing dekat sini sekalipun, dia masih lagi ada point untuk naik ke atas. Pasal apa? Sini masih lagi valid dalam kawasan higher low lagi. Setuju tak? Faham tak? Sebab dia tak melepasi lagi kan? Ya, sebab dia tidak berada lebih rendah daripada higher low yang sebelumnya. Okey, faham. Faham? Kalaulah sekalipun candle tu dia turun sampai betul-betul ngam dekat situ, in term of chart, kita akan nampak, daripada sini turun sampai sini. Ni, turun sampai sini. Downtrend lah. Betul tak? Betul. Tapi masalahnya sebenarnya kawasan tu masih lagi valid sebagai higher low. Faham tak? Okey, faham. Okey, yang tu dulu. Saya belum habis lagi. Okey? Baik. Sekarang ni saya akan masukkan pula RBS daily yang kat sini. Okey, sekarang ni baru saya masukkan. Okey. Masalahnya sekarang ni, kalau kata korang perasan, dahlah kawasan ni besar. Saya maksudkan kawasan ni, daripada high-high ni ke high-high sini, dahlah kawasan tu besar. Maknanya ruang untuk point higher low ni berlaku dekat dalam kawasan ni
Mana-mana pun boleh. Walaupun dia touch line ni, macam saya cakap tadi. Dan bila mana dia dah touch line ni, seterusnya dia membuat kenaikan ke atas. Apa yang saya takut ialah dia akan membuat closing lebih tinggi daripada kedudukan RBS daily ni. Kita nampak dia dah turun banyak dah. Faham tak? Oh, trend dah berubah dah ni. Lower high punya point dah cantik untuk weekly. So hold. Faham ataupun tidak? Faham. Kau faham dulu Man. Kau marking pun salah Man. Kau faham Man? Faham buat Betul bila ni? cerita ni. Faham lah. Oh, kau bab nak entry, kau laju, kau faham Kadak betul. Guys, Bukan entry je tu, nak hold tu. Oh, nak Bila kita hold. entry, nak hold tu kita berani tahu kat situ sebenarnya. awal betul kau. Entry senang lah. Apa dia? Nak hold tu takut. Apa dia? Entry tu dah biasa. Cik. Tapi nak hold tu kan tak berani. Okey. Hazika faham ataupun tidak? Okay, setakat ni faham. Jadi yang RBS tu kalau dia melepasi, dia boleh jadi buat higher high kan? Kejap nak fahamkan jawapan tu. Kalau dia melepasi Sebab- dia buat high-high. Sebab betul. dekat monthly macam ni, dekat monthly kita nampak dia uptrend. Okey. Lepas tu kiranya masa saya nak entry tu saya tak tengok dekat daily semata-mata lah. Jadi H4. Lepas tu dekat H4 tu pun sebab dia 4 jam sekali kan. Jadi saya nak tengok time frame lagi kecil jadi lagi pening. Kejap. Sekarang ni macam ni. Bila mana benda ni berlaku, sebenarnya urusan yang berlaku pada time frame H1 ni jauh lebih penting berbanding dengan time frame yang lain. Pasal apa saya cakap macam tu? Cerita dia macam ni. Baik. Confirmation untuk kita tentukan sama ada point lower high ini telah pun berlaku ataupun tidak. Ni, yang ni. Sebenarnya sekarang ni bergantung pada time frame H1. Sebenarnya. Kalau perasan lah. Pasal apa? Just in case kalau dia berjaya membuat higher low dan seterusnya dia meneruskan kenaikan ke atas, maksudnya candle bull ni dekat sebelah ni dia bukanlah merupakan point lower high dah, ataupun dia bukan merupakan point higher high dah. Dia akan lebih tinggi ke atas. Faham tak? Oh, okay. Bila mana H1 once dia berlakunya higher low dekat sini, kemudiannya dia mampu pula close lebih tinggi daripada RBS daily ni. Okey, kita buka daily. So dia close lebih tinggi pada sini. Okey. So next stop dia dekat sini. Bila mana next stop dia dekat sini, okey, saya tanda Saya tanda pakai arrow dekat sini. Okey. Kita buka weekly. Nampak tak dia naik lagi tinggi sebenarnya? Makna kata minggu lepas punya closing ni dekat sini tak valid sebagai lower high high. Faham tak? Sudah. Senyap dah. Azika? Ya, jap. Kenapa tak valid sebagai high-high? Jap. Habis tu kalau sini bull, sebelah dia bull lagi tinggi. Macam mana kita nak kata dia valid okay. sebagai high high? Okay. Okey, korang semua kena faham. Untuk berlakunya confirmation sama juga macam support dengan resistance. Macam mana kita nak tentukan ada support? Bila mana ada candle warna merah dan sebelahnya candle warna biru, that is support. Macam mana kita nak tentukan bahawa berlakunya kedudukan resisten? Bila mana ada satu candle berwarna biru, kemudiannya berwarna merah, that is resisten. Yang tu yang nak kena faham. Kewujudan candle yang kedua mengesahkan bahawa itu merupakan formation untuk apa? Support ataupun resisten. Dan sebenar-benarnya bila mana kita buat Dow teori, bila mana kita buat Dow point, low high, low low, low high dan sebagainya, high high low, high high dan sebagainya, itu semuanya support dan resisten sebenarnya. Masalahnya sekarang ni ialah
bila mana kita menggunakan point Dow theory dalam time frame yang besar dan dalam masa yang sama kita mengambil risiko untuk entry dalam kadar candle belum buat closing. Itu yang risiko. So nak baca game tu macam mana? Macam yang ni lah. H1 tengah buat macam ni. So nampak gayanya lah. Kalau kata contoh dia close dekat sini. Ini solid ni. Mesti katakanlah dia close kat sini. Contoh saya buat kat sini. Saya tak nak buat atas ni, saya buat kat sini. Ni contoh. Semua orang kena tengok sekarang ni. Fokus. Susah ni dia nak naik balik ni. Pasal apa? Sini ada SBR 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 SBR. Okay? Lebih kurang lah tu. Ada 6 SBR. Okay. Jadi dia nak naik balik tu susah. Tapi kalau kata kita buka pada Dow theory, sebenarnya sini higher high, sini higher low dan kawasan ini masih lagi valid sebagai higher low. Faham ataupun tidak? Faham. Seorang faham. Ramai ni. Yang lain tak faham ke macam mana? Faham cikgu. Boleh. So trik tu yang korang kena mahir baca. Itu dia trik dia. Baik. Ada benda sebenarnya yang korang tak perasan. Okey. Dan saya tak nak sebut daripada awal sebab saya takut korang confuse. Yang pertama ni dia. Yang kedua SBR ni. Tak ada siapa pula nak tanya macam mana dia boleh close bawah ni dan dia naik atas balik sedangkan ada SBR daily sini. Tak ada pula yang nak tanya. Tu yang kepelik tu. Kang suruh jawab je Kang. Ada yang nak cuba? Tak ada. Sebenarnya antara kawasan sini ke sini kita boleh pecahkan dia kepada beberapa bahagian pula. Okey. Bahagian yang saya maksudkan ialah bila mana dalam range antara higher high ke higher high yang baru ni tadi, dalam kawasan tu ada kedudukan RBS dan ada kedudukan SBR. Okey. Bila mana candle berjaya membuat closing lebih rendah daripada kedudukan SBR daily, besarlah harapan untuk dia makin turun ke bawah. Sebab tu kalau korang perasan, walaupun candle ni dah batalkan kedudukan RBS yang dekat sini, tapi dia masih lagi push harga naik ke atas. Perasan tak? Dah 2 kali dah ni. 1, 2. Nampak tak? Nampak tak? Nampak Yang lain-lain nampak tak? Nampak. Nampak tu. Pasal apa? Pasal dia tak nak price tu turun lagi rendah daripada SBR tu. Kalau kata dia turun lagi rendah, okay, kita tengok dekat daily sebenarnya apa yang berlaku. Okay, so dia turun lebih rendah dekat sini. Ni daily. Mana pula daily? Ni batal ni. Dah tak valid ni. Okay, jap saya tengok H4. H4 tak ada. Jap saya tengok weekly. Okay, weekly pun tak ada. Monthly pun tak ada. H1 balik. Baik. So sekarang ni case macam tadi juga. Case macam tadi juga tapi tak ada SBR daily. Mana dia? Allah. Sekejap, saya bubuh balik. Ni dia. Okay, H1. Okay, nampak tak line SBR ni? Boleh nampak tak? Nampak. Okay, kita katakanlah SBR daily tu valid. Bila mana dia valid, okay, dan candle daily ni dia membuat closing lebih rendah daripada kedudukan SBR ni, jadi besarlah harapan dia untuk turun ke bawah. Pasal apa? Yang ini yang akan menghalang dia. Boleh? Faham tak? So dalam range ni tadi, bila mana ada marking daripada time frame yang lebih besar macam RBS dan SBR ni, sebenarnya dia membantu kita
kawasan mana yang sesuai untuk berlakunya point higher low bagi time frame H1 sekarang ni. Faham? Maksudnya SPR RBS tu tak bergantung, contoh kita tanda daily, dia tak bergantung pada SBR dan RBS daily je lah. Boleh jadi weekly dengan Yes, weekly betul. effect. Dia macam ni guys. Dia macam ni. Kegunaan marking ni macam ni. Kegunaan marking ni adalah untuk kita buat dua teori punya plotting. As simple as that. Betul ataupun tidak? Betul. Kita akan trace dekat mana SBR, RBS dan sebagainya. Kemudian kita akan buat plotting berdasarkan kepada marking tu tadi. Okey. Jadi bila mana kita buka pada time frame yang kecil dan ada SBR dan RBS daripada time frame yang besar, masukkan psikologi tu. Jangan abaikan dia. Masukkan. Apa yang akan berlaku? Cuba fikir benda tu. Tengok benda tu seakan-akan seolah-olah sekarang ni sedang melihat benda tu jadi. Oh, dia turun sampai SBR daily. So daily punya candle ni sekarang ni dah terbayang macam mana kedudukan dia. Sebab kena ingat, time frame kecil melengkapkan time frame yang besar. Itu je cerita dia. So macam mana nak ada critical thinking untuk kita combinekan daripada marking yang berbeza time frame, yang tu yang agak rumit sikit. Yang tu yang agak makan masa sikit. Okay. Tapi kalau kata asas kepada dua teori tu kuat, InsyaAllah tak ada masalah. Boleh baca game dia tu macam mana. Boleh? Boleh. Okay. So far ada soalan? Tak ada? Tak ada. Baik. Kalau tak ada, saya tamatkan kita punya session di sini pada malam ni. Sebelum tu, saya mohon daripada semua, sebab saya punya wife vaksin pada hari Rabu, dia Sinovac. Okay. Mudah-mudahan selamatlah hendaknya. Saya pun sebab first vaksin, saya punya wife dia agak teruk. Saya tak boleh nak buat apa. Memang dia terdampar, dia terkulai kan, sebab dia memang tak tahan ubat. Drug medicine memang dia tak tahan. So besarlah harapan saya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan semua boleh bantu saya dalam mendoakan kesejahteraan dan keselamatan rumah saya. Sebab Rabu malam kita ada session dan bergantung atas keadaan wife saya macam mana. Sekiranya tak ada masalah, insya-Allah kita akan teruskan macam biasa pada hari Rabu jam 9.30 sehingga 10.30. Okey. Tapi kalau kata keadaan dia pun tak mengizinkan, saya perlu memberikan fokus pada keluarga, makanya saya akan tangguhkan sehingga kepada keadaan dia stabil. Apa-apa pun saya kena rujuk tengok keadaan dia macam mana, dan baru kita boleh teruskan aktiviti kita macam biasa. Tapi jangan risau, teruskan hantar template macam biasa. Dalam ni banyak ni yang dah power dia ni. Ramai ni dalam webinar ni pun ramai yang power ni. Saya sebut nama supaya korang kena tanya dia. Safwan, Hazikah pun actually dah power, tapi dia tak confident. Tu masalah Hazikah. Azwan, Hafizul, Azizul saya dah lama tak tengok template dia, saya tak pasti kenapa. Tapi Azizul one of the student yang superb sebenarnya. Okay. Baik. Kalau tak ada apa-apa, saya nak tamatkan session di sini. Setakat ini kita berjumpa lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mampu berjumpa pada hari Rabu yang akan datang. Okay. So assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu.